Baik, insyaAllah buka kajian kita pada malam ini dengan kesamaan membaca kita tidak berdasarkan Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, saraka wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadril mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Masih Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman dan berilmu dengan kamu akan beberapa derajat. Dia masih menggunakan imam, sebelumnya menggunakan tampilan, kemudian pengurusi surau, di atas kuasa surau, sidang temah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wa amilah. Kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah benar dan rahmat kepada Allah. Dan kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kitab Asas Akidah ini, ya. Tak boleh lagi, ya? Tak boleh lagi. Boleh kita? Mana-mana yang belum habis disuruh habiskan. Mana-mana tak ni yang belum habis kitab ni disuruh habiskan. Dah ubah-ubah arahan ke ubah. Baik. Jadi kita lihat malam ini, hari itu hukum akal kan? Hukum akal. Jadi malam ini kita lihat tentang hukum adat. Hukum adat, lepas itu hukum syarak. Baik, lepas dikatakan hukum adat. Hukum adat ialah menetapkan atau menafikan sesuatu dengan berpandukan percubaan dan pemerhatian. Menetapkan atau menafikan sesuatu dengan berpandukan percubaan. Isbatul rabdi baina amrin wa amrin wujudan aw adaman bi wasitatil takarrudi ma'a sihhatil takhalluf wa adam taksir lima fil akhar dan kitab al-kitab. Kalau sebut dalam kitab ini hukum adat ialah kita disebabkan tambatan antara satu pekerjaan dan satu pekerjaan pada wujudnya atau pada adamnya dengan menanggahi berulang-ulang serta sah berulang-ulang serta sah bersalah-salahan
dan ketiadaan memberi bekas salah satu daripada keduanya pada yang lainnya sekali. Yang lainnya sekali. Ada dikatakan komandan. Sudah masalah dah. Kalau sini komandan menetapkan atau menafikan sesuatu dengan memperpadukan percubaan dan juga pemerhatian. Contohnya menetapkan api itu membakar, pisau dapat memutuskan, makanan dapat mengenyangkan dan sebagainya. Jadi kesemua yang disebut adalah berdasarkan pemerhatian dan percubaan. Jadi kita nak menentukan api itu membakar, perlukan kepada percubaan. Pisau itu dapat memutuskan atau tidak, perlukan kepada percubaan. Makanan itu mengenyangkan atau tidak, perlukan kepada percubaan atau pemerhatian, dan juga sebagainya. Mana satu benda itu dibuat berdasarkan pada pemerhatian. Jadi kita nak dapatkan sebulan benda itu kenyangkan ke tak kenyang setelah makan tadi. Jadi perlukan pemerhatian. Dan juga dia tengok juga tempoh kan, tempoh. Tak ada orang makan tiba kenyang tak ada. Dia makan dulu, dah honam, dah honam kan, dah pono, dah perut, baru dikatakan kenyang. Terus makan tiba kenyang tak ada. Betul tak? Tak. Dia akan ambil step, satu step kan. Barulah kenyang. Itu. Ketika api itu membakar, perlukan kepada, jadi orang dulu kan, pengetahuan tentang api ni bukan orang kata sejarah sport, dia tahu tentang api tak? Mereka buat percubaan kan, maka akhirnya keluarlah api. Tenang, kalau orang dulu macam mana dia gesek-gesek kan, dia gesek ke batu kan, gesek. Lepas tu dia punya bara api tu jatuhlah pada kayu apa daun yang kering. Dia gesek kan. Lepas tu dia punya bara api tu dia wujud diletakkan pada kayu yang kering, daun yang kering, maka akhirnya besar lah dia tak ada tiba-tiba terus besar. Dan juga dengan penciptaan pemadam api kan, penciptaan pemadam api. Adakah tiba-tiba dah ada pemadam api? Tak ada kan? Mesti ada testing, percubaan dahulu. Ketika mancis api, adakah tiba-tiba ada mancis api? Tak. Betul kan? Jadi orang akan buat kajian-kajian kan, percubaan dan sebagainya. Kemudian dia punya bahan-bahan tu digabung jadi dan sebagainya, maka akhirnya digesek-gesek, maka hiduplah dia. Betul? Hiduplah dia. Kemudian pemadam api kan, pemadam api tu dia mesti ada bahan dalam tu. Kalau tak ada gas dia tu, kalau kita pakai ketik pun tak hidup juga. Betul tak? Jadi benda tu dikatakan komandan perlukan percubaan dan sebagainya, maka akhirnya timbullah api tadi, hiduplah api. Kemudian pisau dapat memutuskan. Jadi penciptaan pisau ni pun dia makan masa juga. Tak ada orang dulu tiba-tiba ada pisau. Mereka dulu tak menggunakan pisau kan. Mereka menggunakan benda-benda yang tajam lah, tulang, betul? Tulang ke batu dan sebagainya, yang benda yang tajam dan diasah-asah jadi tajam, maka jadikan pisau. So zaman sekarang ni lainlah. Lagi canggih lah pisau zaman sekarang ni. Ada yang pisau tak tumpul-tumpul, ada yang pisau sekali guna dan tumpul, betul? Pisau yang mahal tu nampaklah tumpul dia. Dia ada macam-macam pisau. Dia ada pisau lapak, ada pisau semiling, lapak, orang semiling, betul tak? Macam-macam jenis senjata lah, dan digunakan untuk senjata juga.
gunakan untuk senjata dan juga untuk bersama itu untuk kemudahan manusia. Maka terciptalah pisau. Dia tak ada tiba-tiba terus wujud pisau macam zaman sekarang. Tidak. Dia akan melalui proses evolusi lah. Proses pembakaran. Pisau kan dibakar kan, besi dibakar kan. Pisau perang kan dibakar. Jadi macam mana ada manusia boleh terlintas dibakar besi tu, maka jadikan pisau. Dia siapa tu? Dia siapa? Kan? Tak tahu lah dia siapa. Tapi itulah proses manusia. Kejadian manusia, kejadian kemahiran manusia, pengetahuan manusia. Jadi dalam kelamaan mereka tahulah, kalau nak memotong sesuatu mesti menggunakan barang ataupun pisau dan sebagainya. Jadi mereka terciptalah pisau, terciptalah benda yang tajam untuk kemudahan manusia macam. Baik. Kemudian makanan dapat mengenyangkan dan sebagainya. Semua yang disebut adalah berdasarkan perhatian dan percubaan. Hukum adat bagi berempat. Pertama, ditambah wujud dengan wujud. Pertama, tambah wujud dengan wujud. Seperti kita tambahkan wujud kenyang sebab ada wujud makan. Dan tambahkan wujud kenyang kerana wujudnya makan. Kenapa dia kenyang? Sebab ada makan lah. Sebab dia makan. Kalau dia tak kenyang, jadi kemungkinan dia tak makan. Walaupun ada yang makan tak kenyang-kenyang pun ada. Tak tahu siapa yang makan. Sama ada dia ke jin je ke dalam sebagainya. Sampaikan dia makan berulang-ulang pun tak kenyang-kenyang juga. Jadi kemungkinan bukan dia yang makan lah. Jadi makhluk halus lain yang makan. Baik, kemudian yang kedua, ditamatkan Adam. Adam maksudnya tiada wujud dengan Adam. Ditamatkan tiada dengan tiada. Seperti ditamatkan tiada kenyang dengan tiada makan. Nampak? Tiada kenyang, tiada makan. Tak makan memang tak kenyang lah. Yang ketiga, ditamatkan wujud dengan Adam. Wujud dengan tiada. Seperti ada sejuk kerana tiada selimut. Ada sejuk kerana tiada selimut. Nampak? Kenapa dia sejuk? Sebab dia tak pakai selimut. Ataupun memang selimut ada. Ataupun selimut ada. Selimut ada, tapi selimut dengan lipin. Selimut lipin macam mana? Sejuk kan? Dia mestilah selimut yang tebal. Ataupun ada selimut tapi dia tak nak pakai. Tak nak pakai selimut, tendang sana, tendang sini selimut. Kadang tidur dalam kesejukan macam tu. Nampak? Baik. Itu dikatakan ditambahkan wujud dengan tiada. Seperti sejuk kerana tiada selimut. Kenapa sejuk? Kerana tiada selimut. Yang keempat, ditambahkan Adam dengan wujud. Seperti ditambahkan tiada hangus sebab wujud air. Tiada hangus sebab wujudnya air. Kerana air ini fungsinya untuk memadamkan api kan. Jadi kalau air ada, maka dia dapat digunakan untuk memadamkan api. Jadi api pun tak dapat marah lah. Api tak dapatlah meneruskan hajat api itu untuk membakar. Baik, adat bermaksud sunnah alam. Seperti air bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Betul tak? Ini hukum adat. Hukum adat maknanya sesuatu itu mestilah kalau benda jatuh mesti pada tempat tinggi kepada tempat yang rendah. Contohnya air terjun mesti daripada atas turun ke bawah. Betul? Begitu juga kalau kita terjatuh, contoh terjatuh daripada pokok. Adakah kita terjatuh daripada pokok kita akan terus naik ke udara? Tidak. Kalau kita terjatuh pada pokok, setelah akan jatuh ke bawah, melompong lah kita kan. Silanya melompong ke bawah, nasib lah. Ke patah lah, tak patah, nasib lah kan itu. Macam tu. Jadi apa kata hukum adat? Adat bermaksud sunnah alam.
seperti air bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Peraturan yang dicipta oleh manusia, pendapat panca indera dan fitrah manusia yang timbul daripada pendapat panca indera. Mana hasil daripada pengamatan yang kita lihat lah, apa yang kita pandang, kita lihat, oh, kalau terjatuh mesti bawah, dia tak akan terjatuh naik ke atas. Betul? Kemudian kalau ikan mesti duduk dalam air. Ikan mesti duduk dalam air. Lepas tu burung mesti terbang di udara. Manusia kebanyakan duduk di atas darat. Tak ada manusia hidup dalam air, tak ada. Kecuali lah kalau dia buat benda bangunan dalam air tu lain lah kan, aquarium dalam air dan sebagainya. Tapi fitrah kejadian manusia ni kumadatnya memang kita perlu hidup di daratan. Sebab apa? Kita perlukan udara. Ikan mesti hidup dalam air. Kalau tiba-tiba ikan duduk ke darat, pelik tak? Pelik lah. Ikan tidur ada ikan boleh. Kemudian dari segi pengamatan kita, yang melahirkan anak lelaki ke perempuan. Tiba-tiba yang melahirkan anak lelaki. Pelik tak kita? Pelik. Maknanya melanggar lah daripada sunnah alam. Sunnatul alam tu, sunnah dia lah terdapat. Ikan contohnya kebiasaan ikan tu bertelur lah. Ayam pun bertelur. Tiba-tiba ayam beranak. Tiba-tiba tengok ayam tu baru beranak kan. Pelik tak? Pelik. Jadi adab bermaksud sunnah alam. Peraturan yang cipta oleh manusia, panca indera, pendapat panca indera dan fitrah manusia yang timbul daripada pendapat panca indera. Menurut syarat, orang yang berpegang pada hukum adat semata-mata, hukumnya kafir. Kita tak boleh berpegang dengan hukum adat semata-mata. Dalilnya seperti dalam surah Isra ayat 98. Orang yang berpegang kepada panca indera semata-mata, iaitu yang menafikan hukum syarak atau akal, adalah kafir. Orang yang berpegang pada panca indera. Kita tak boleh hanya berpegang dengan panca indera, sebab dalam dunia ni ada benda tak nampak. Ada makhluk-makhluk halus yang kita tak nampak kan, jin, syaitan dan sebagainya. Kalau ikut panca indera kita, memang tak nampak pun, cuma terkasar kita. Tapi dia wujud, dia ada. Jadi hukum adat ni biasanya dia berdasarkan kepada panca indera, berdasarkan apa yang kita nampak. Berdasarkan apa yang kita nampak. Kita dikatakan hukum adat. Jika menurut hukum adat, iaitu menurut panca indera, maka tidak ada Tuhan serta tidak ada dosa dan pahala. Tuhan hanya menurut akal dan syarak. Jadi kalau kita pegang hukum adat teman-teman tak boleh. Dia mesti ada dikaitkan dengan hukum syarak, hukum akal dan sebagainya. Jadi tiga hukum ni pentinglah dikait-ngait antara satu sama lain. Tapi yang paling tinggi ialah hukum syarak. Bila menentang hukum adat, bila menentang dengan hukum syarak, maka didahulukan hukum syarak. Akal penting tak? Penting untuk menjadikan sebagai neraca. Akal juga penting untuk dijadikan sebagai neraca untuk memahami Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, untuk memahami hukum syarak. Akal penting. Jadi semua tak boleh kita semata-mata bergantung pada akal lah. Sebab kalau hukum syarak itu menentang dengan hukum akal, kita kena dahulukan hukum syarak kan? Itu tak hukum adat. Kena dahulukan hukum syarak bila menentang hukum adat dengan hukum syarak. Kita juga tentang alam gaib. Menurut hukum adat, tidak ada sesi kubur, tidak ada syurga dan neraka, tak ada malaikat dan sebagainya yang disilahkan perkara gaib menurut syarak. Sebab apa? Panca indera tak pernah melihat semua perkara itu. Semuanya wajib dipercayai menurut hukum syarak.
Kita kena percaya ada sesuatu kubur. Sebab apa? Berdasarkan hukum syarak, berdasarkan pada Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita percaya tak syurga dan neraka? Kita sebagai orang iman percaya ada syurga dan neraka. Dengan apa kita percaya? Adakah menurut hukum makan? Tidak. Adakah menurut hukum adat? Tidak. Kita percaya berdasarkan pada hukum syarak. Syarak menyatakan itu ada sesuatu kubur, ada yang syurga, ada neraka, ada jalan serta mustaqim, soal jawab di padang mahsyar. Betul? Jadi kita percaya berdasarkan hukum syarak. Justru berpegang pada hukum adat semata-mata bermakna menafikan hukum syarak. Menafikan hukum syarak adalah dosa besar, kafir. Dan dia menunjukkan 3 jenis hukum, iaitu hukum adat, hukum syarak dan akad. Berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam Quran, ayat surah Al-Balad ayat 3 hingga 8 hingga 10 yang bermaksud, alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafa'atain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah memberikan pada kamu kepadanya 2 mata, 2 lidah dan 2 bibir, dan kami tunjukkan padanya 2 jalan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafa'atain. Wa lisana 2 bibir lah, 2 lidah. Okay? Kami telah berikan padanya 2 mata, 2 lidah dan 2 bibir, dan kami tunjukkan padanya 2 jalan. Okay? Cuma berkenaan 2 lidah ni nak kena tengok balik. 2 lidah. Sebab Malaysia 1 lidah je. Kenapa ada 2 lidah kan? Okay? Jadi kita kena tengok balik lah dengan tafsiran kepada 2 lidah. Situ 2 bibir malah 2 bibir, 2 mata, 2 mata. Dan kami tunjukkan padanya 2 jalan. Ya, mana jalan baik dan juga jalan buruk, jalan kebaikan dan juga keburukan. Orang yang mengikut panca indera dan fitrah semata-mata dikatakan mengikut hukum adat. Hukum adat, hukum kedua terbit daripada ajaran Quran. Orang yang mengikut Quran semata-mata dikatakan mengikut hukum syarak. Hukum ketiga terbit daripada pendapat akal tentang pencipta panca indera alam semesta dan yang menurunkan Quran. Memikirkan segala yang dicapai oleh panca inderanya dan mengaku bahawasanya mustahil pencipta mempunyai persamaan dengan ciptanya, iaitulah alam semesta. Orang yang mengikut hukum akal ini dikatakan mengikut hukum akal. Orang yang mengikut hukum akal dikatakan orang yang mengikut pendapat akal dikatakan mengikut hukum akal. Boleh? Ya, betul. Apa ini tafsir? Tafsir surah Al-Balad. Tengok yang 2 lidah tu. Walisana wa syab. Saya tak sempat nak semua. Jadi dah berhenti pun nak ada. Tafsir tu yang tu mana? Tu masih Inggeris. Bahasa Melayu tak? Bahasa Melayu. Perjayaan bahasa Inggeris. Surat tu. Siapa nak baca? Lah, dah begitu lagi. Dia pakai tadi balik. Surah apa tadi? Al-Balad. Surah Al-Balad.
tazian takfir terus Dari iman baca berapa? Dari okey. Salah terjemahan ini. Dia kata dua lidah, bukan dua lidah, satu lidah. Walisanan wa syafatain, kan? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan, menciptakan dia dua mata, lidah dan dua bibir. Di sini diterjemahkan dua lidah dan dua bibir. Dan kami tunjukkan padanya dua jalan. Ya. Wa hadaina kun najdain, dan kami telah menunjukkan dua jalan, maksudnya kebaikan dan kejahatan. Jalan kebaikan dan kejahatan. Itu. Ini yang orang itu yang orang masukkan dalam WhatsApp pasal terjemahan ini salah. satu lidah. Ialah di sini tulis dua lidah. Okay? Bukankah kami telah berikan padanya dua mata, dua lidah dan dua bibir? Macam mana ada dua lidah? Semua satu lidah kan? Kalau apa dia wahak je lah lidah cabang. Kan lidah cabang. Baik. Ini terjemahan itu salah. Kemudian hukum syarak. Hukum syarak ialah menetapkan atau melakukan sesuatu dengan mempandukan syarak. Yaitu Quran dan hadis. Contohnya menetapkan wajib salat waktu, haram minum arak dan juga lain. Hukum syarak ada 5 perkara. Pertama wajib, sunat, makruh, haram. Wajib ialah perkara yang diseksa kalau ditinggalkan dan diberi pahala kalau kita lakukan. Sunat diberi pahala kalau kita buat, kalau tinggalkan tak ada masalah apa-apa. Makruh diberi pahala meninggalkannya dan tak diseksa kerana mengganjakannya. Contohnya memakan makanan yang membau busuk, yang tidak menyenangkan. Contohnya petai. Jadi kata petai. Haram, satu benda yang diseksa kalau dibuat, diberi pahala kalau tinggalkan. Contohnya mencuri, berzina, merompak sebagainya. Harus tidak diseksa pada melakukan dan meninggalkannya. Contohnya minum air basa biasa bagi menghilangkan dahaga atau memilih tidak minumnya atau minum air jenis lain yang halal. Okey, itu dikatakan hukum syarak. Wallahu a'lam. Okey, buka hadis. Tak baca kali. Sampai apa tadi? Masih hadis pertama kedua. Puasa di bulan Ramadan. Okey, mana rukun Islam kan? Hari itu. Baik. Keempat. Mananya rukun Islam yang keempat ialah berpuasa di bulan Ramadan. Tiap-tiap orang Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan. Puasa menurut Islam berarti mencegah nafsu lahir dan batin dari segala yang dilarang serta mengawasi gerak-geri badan dari melakukan sesuatu yang tegak oleh agama. Betul? Mencegah. Puasa berarti mencegah nafsu lahir dan batin dari segala yang dilarang serta mengawasi gerak-geri badan dari melakukan sesuatu yang tegak oleh hukum. Puasa wajib yang digunakan menurut ketentuan syariat. Allah Ta'ala menetapkan syariat puasa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wahai orang beriman,
Kutiba alaikumusiyam, dibantukan pada kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dibantukan pada orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, dan kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, dan beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa dengan kamu yang sakit, atau ala safarin, atau di atas musafir, pergi musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib dia berpuasa beberapa hari yang ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sebab orang yang pergi, orang sakit kata wajib puasa, orang musafir tak wajib puasa. Tapi bila dah sihat, wajiblah berhenti balik. Ayat tersebut menerangkan perintah puasa dan hukum yang bertalian dengannya, serta menjelaskan pula faedah atau hikmahnya secara ringkas, tetapi tegas dalam rangkaian perkataannya sedikit lagi kemas. Allah Ta'ala berfirman, "La'allakum tattaqun", mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi apakah tujuan puasa? Untuk bertakwa. Tidak. Kenapa puasa dipadukan? Dia sebagai satu wasilah, wasail untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebab orang yang beriman, selagi mana dia tak puasa, dia belum tentu sampai pada takwa. Kemudian dalam puasa pula dia ada garis panduan kan? Ada garis panduan dan juga pantang larang di dalam berpuasa. Jadi kalau kita nak jadi orang bertakwa, kena ikut garis panduan tu. Garis panduan berpuasa tu. Tak boleh makan depan halayak ramai. Betul tak? Tak boleh curi-curi makan. Walaupun orang tak ada. Orang tak ada, seseorang je. Kita pun curi-curi makan. Jadi tak ada bertakwa. Kemudian bila berpuasa juga, semua anggota badan dijaga, dipelihara. Mulut jaga dengan mumpat, tangan jaga dengan pegang benda haram, dengan tubuh orang, tanpa orang, mata jaga, telinga jaga. Jadi bila kita jaga itu semua, barulah sampai kepada tingkatan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Banyak orang yang berpuasa tidak sampai pada tingkatan takwa. Sebab apa? Dia puasa sembrono lah. Saya tengok orang puasa, dia puasa, tapi boleh tak jaga, kan? Anggota badan lain pun tak jaga. Jadi tak sampai pada tingkatan takwa tu. Itu sebab Allah Ta'ala kaya itu la'allakum tattaqun, dan bertakwa. Jadi puasa untuk mencapai darjat takwa adalah hikmah atau faedah yang terkandung dalam puasa. Takwa yang dijadikan maksud utama dari puasa ialah satu perkataan yang mudah disebut dan ringan, disebabkan amat sedikit hurufnya tetapi sangat banyak dan luas pengertiannya. Terbukti dari bermacam-macam pengertian dan tafsiran para ulama daripada beberapa jurusan ilmu. Di antaranya menegaskan bahawa puasa adalah untuk mencegah diri dan jiwa daripada penyakit dan kerosakan akhlak akibat dari nafsu yang tidak pernah dikawal dan juga dipelihara. Penekasan ini berdasarkan kepada perkataan takwa itu, kerana tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan serta memelihara dari terjerumus ke kancah maksiat yang merosakkan adalah berarti takwa. Apa maksud takwa tu? Jadi bila kita puasa tu semualah kita jagalah. Akhlak-akhlak kita semua jaga. Mata, telinga semua kita jaga. Barulah sama ada orang nampak ke orang tak nampak ke, tetap kita berpuasa. Barulah sampai kepada tingkatan takwa kepada Allah. Kalau tak ada tingkatan takwa. Puasa-puasa juga. Sebab ulama membagikan puasa itu ada puasa orang awam, kan? Puasa orang khawas, puasa khawasul awas. Yang paling tinggi ialah puasa khawasul awam. Itu.
Baik, kemudian dalam Quran banyak disebut perkataan takwa yang diikuti dengan pengertian serta banyak pula didapati ayat yang menerangkan sifat orang-orang yang bertakwa dan anjuran untuk menjadi orang takwa sebagaimana pada ayat perintah puasa. Takwa seperti mana yang telah terangkan pengertiannya mengandungi makna memelihara diri daripada api neraka. Betul? Kita telah bertakwa lah. Ya, memelihara dari api neraka. Takwa adalah sebaik-baik bekalan yang berguna bagi manusia di dunia akhirat. Takwa adalah pembuka jalan ke arah kemudahan suatu urusan. Takwa adalah sebab penghapusan dosa dan kesalahan. Kerana ini